Terima kasih di atas kehadiran kita semua. Bila sesuatu kekosongan dalam sistem demokrasi, sama ada kerana meninggal atau sebab-sebab perundangan, maka kekosongan itu mesti diisi. Negara kita telah mewarisi sistem pilihan raya ni sejak mula merdeka. Mungkin sampai masanya kita perlu menyemak balik sistem pilihan raya di Malaysia. Kita menggunakan kaedah first past the post. Siapa yang lebih satu undi, dia akan menang dalam pilihan raya. Sistem ini sangat tidak adil, kerana dia dipengaruhi oleh jumlah pengundi sesuatu DUN atau satu parlimen. Ada parlimen sampai 150,000 pengundi. Ada parlimen 60,000 pengundi. Ada parlimen yang sampai 16,000 pengundi. Dia tak sama. Ada DUN yang kadang-kadang pengundi mencecah sampai dekat hampir 100,000, 80,000, 90,000. Tapi ada DUN pengundi 10,000 je, satu DUN. Ada DUN sampai 4 DUN satu parlimen. Tapi ada DUN yang 2 DUN je lagi satu parlimen. Berlaku ketidakadilan. Beban yang tak sama rata kepada ahli parlimen dan ADUN. Sebab itu kita dapati, bila beban tugas kepada ADUN atau yang berhormat tak sama, ditambah pula dengan sistem yang tidak adil yang berlaku dalam negara, di mana peruntukan kepada pembangkang tak diberi, walaupun rakyat pilih. Rakyat pilih semua wakil rakyat dalam demokrasi. Tapi demokrasi tak diiktiraf di Malaysia. Diiktiraf keputusan sistem, tapi agihan peruntukan, tanggungjawab tak diberi. Di dah 60 tahun merdeka, sistem kita masih lagi korup. Masih lagi tidak adil. Dalam Dewan Negeri Pahang sampai Pemangku Raja, sewaktu merasmikan sidang Dewan, menyebut pada kerajaan, tolong bagi peruntukan yang sama rata antara kerajaan dengan pembangkang. Kita dah 60 tahun lebih merdeka, kita dah matang politik. Jangan kita buat benda yang tak adil. Tapi sampai sekarang tak diberi peruntukan yang sama rata. Bagilah sikit 45,000 sekadar nak tunjuk bahawa dia laksanakan apa yang disebut oleh pemangku raja. Tidak adil. Ya. Sebab itu saya fikir satu reformasi politik mesti dibuat. Ya. Bukan hanya melihat kepada jumlah. Biar standard. Kalau 2 DUN satu parlimen, biar standard 2 DUN satu parlimen. Terengganu 8 parlimen. Mana adil? Sangat tidak adil. Ya. Berapa kali sepadan baru dibuat, Terengganu tetap tidak dapat penambahan kursi parlimen. Sama juga Kelantan. 14 parlimen seluruh Kelantan. Ya. Sebab itu saya lihat bila ketidakadilan dalam bentuk sistem demokrasi di Malaysia, ya, dia menyebabkan timbul kepincangan dalam seluruh sistem proses dalam sistem demokrasi. Di negara maju, parti politik dah ada peruntukan diberi oleh pihak kerajaan. Ya, semua parti politik. Sebagai contoh di Turki, mana-mana parti yang bertanding dalam pilihan raya, dia diberi peruntukan atas nisbah berapa undi dia dapat dalam pilihan umum. Katakanlah dalam pilihan umum dapat 1 juta undi, dia dibagi 3 juta ringgit kepada parti berkenaan. Sebab parti perlu bergerak.
Jangan ingat bahawa bila parti ni lemah, demokrasi akan ranak. Sebab tu parti-parti politik ialah pelanggan kepada sistem kita. Ya. Tapi sekarang, parti-parti politik tak ada peruntukan. Pas kita daripada mula tubuh, duk lancar derma, setiap kali kita lancar derma. Ni pun malam ni mungkin nak lancar lagi ni. Peliklah, tengah kempen pilihan raya, kita minta undi, kita lancar derma. Ya. Tapi ahli kita faham. Sebab kita bukan ada peruntukan, bukan ada duit. Bila parti politik tak dapat dana daripada kerajaan, ya, tuan-tuan jangan rasa pelik kerajaan bagi dana pada parti-parti politik. Ini standard. Di negara maju memang dah ada peruntukan. Atau dibenarkan parti melancarkan sumbangan. Dan sumbangan tu boleh tolak income tax. Syarikat A sumbang pada parti, katalah parti ABC sebanyak 10 juta. Dapat tolakan income tax. Tapi kita tak boleh. Mana sokong beri peruntukan pembangkang, siap. Syarikat itu blacklist. Projek tak akan dapat. Sedangkan parti politik kena bergerak. Ada pejabat, kena sewa pejabat, kena bayar gaji. Ya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ya, sistem ini kena perbaiki. Ya. Kaedah ini kena perbaiki. Supaya tanggungjawab yang dilaksanakan dalam sistem demokrasi dilaksanakan sepenuhnya. Ya. Sekarang ni peruntukan jadi alat untuk mengugut menekan pembangkang. Siapa nak peruntukan, sokong kerajaan. Sokong kerajaan, kita bagi peruntukan. Ya. Ada disebut, dia kata, kami bukan tak nak bagi, tapi runding lah. Dah 2 kali runding. Apa lagi nak? Terengganu. Terengganu antara negeri yang paling banyak peruntukan pada pembangkang. Dalam Dewan Negeri. Tapi tak ada pembangkang. Saya dipahamkan 1 juta ke satu adun pembangkang. Kelantan diberi peruntukan ratus-ratus ribu pada pembangkang. Peruntukan pembangunan dan pusat khidmat. Tak ada runding. Kita iktiraf sistem. Bila kita iktiraf sistem, kita bagi peruntukan. Di Kedah, kita bagi peruntukan kepada pembangkang. Saya adun di Pahang. Ya, tak ada peruntukan. Tahun 99 saya menang. 1 sen pun tak ada peruntukan selama 5 tahun. Bayangkan pejabat kita sewa, staf yang kita bayar allowance sikit sebanyak. Orang rakyat mari jumpa kita, semua bergantung atas peruntukan disebut tadi. Zaman tu 3,000 peruntukan. Adun, allowance dia. Saya masa tu pensyarah kanan 5,000. Bertanding menang dapat 3,000. Untung 2,000. Ya. Maknanya kita perlu lihat, ya, penyelewengan ataupun korupsi dalam sistem perlu diperbetulkan. Ya. Kemudian di waktu yang sama, kita juga perlu lihat kepada langkah bagi memperkukuhkan agenda dalam pilihan raya. Pemuafakan politik. Kalau kita buat peraturan, tak dibenarkan guna harta kerajaan sepanjang tempoh kempen, biar standard. Jangan parti kerajaan boleh guna, pembangkang tak boleh. Ya. Jentera kerajaan, persekutuan diturun guna. Terang-terang. Kalau di Pelangai hari itu sampai jual beras. Bawa beras, macam-macam turun. Ya, sini ada juga? Orang kena makan beras juga. Beras juga. Ya. Bila pilihan raya, macam-macam turun. Macam-macam janji. Ya. Minta sungai, lulus. Kan pernah berlaku kan? Mungkin anak-anak muda ni tak apa dengar cerita tu. Ini berlaku dalam satu pilihan raya, lama dulu. Di Perak. Calon tu kempen. Ini kalau kita menang, kampung ini kita akan buat lebuh raya besar-besar, jambatan besar-besar. Jadi bang, seorang pakcik, jambatan apa? Kampung kami tak ada sungai.
Dia boleh jawab, tak apa, sungai kita buat kemudian. Tak, tuan-tuan tengok. Ya. Bila pilihan raya saja, jalan turak baru, macam-macam buat. Macam-macam peruntukan. Satu masa tu macam-macam. Akhirnya rakyat doa, biarlah mati wakil rakyat. Biar dipilih kecil. Ya. Ini sistem yang korup. Yang perlu diperbaiki. Ya. Ketidakadilan ini tak boleh teruskan. Ya. Bila ketidakadilan diteruskan, dalam sistem kita pilih pemimpin dah tak betul, macam mana kita lahirkan kerajaan yang betul? Ya. Sama juga perlu dilihat kepada polisi asas dalam polisi dasar politik negara. Ya. Mungkin satu masa perlu dinilai tentang pencapaian berdasarkan apa disebut sebagai peratusan undi yang diperoleh oleh setiap parti politik. Ya. Kalau parti politik itu dapat katakanlah 60% undi, rakyat pilih dia, 60% rakyat pilih dia. Dia mesti diterjemahkan, 60% juga diterjemahkan dalam parlimen. Kalau dapat 40% saja rakyat undi dia, seluruh negara, maka jumlah 40% telah terjemahan wakil rakyat dalam parlimen. Dia berdasarkan jumlah peratusan undi yang dia perolehi. Ini salah satu yang dilihat dalam banyak negara cuba mengubah sistem yang ada. Dalam PAS, kita bukan hanya ambil demokrasi, kita telan hidup-hidup. Kita tiru 100%. Kita terima sistem demokrasi. Sebab tu PAS daftar, masuk bertanding pilihan raya. Kita tak pilih jalan lain. Tak pilih jalan revolusi ke jalan ke korupsi. Kita pilih jalan demokrasi. Kita bertanding. Ada masa menang, ada masa kita kalah. Ni dong, apa, iu-piu gong? Gong limau. Saya asal Kelantan. Orang Kelantan kalau gong ni makna bodoh benar. Gong ni makna orang Kelantan, makna orang tak cerdik. Gong-gong ni. Mu ni gong sungguh. Maknanya gitu. Tapi Terengganu ni gong maknanya kawasan tinggi. Kan? Gong. Sebab tu kalau Terengganu banyak gong, orang Kelantan mari, oh banyak orang gong Terengganu ni. Ya. Kita menang purata di sini 2 kali. Saya dipahamkan 2 atau 3 kali. Kita menang, kita kalah, kita menang, kita kalah. Tahun 1999 kita menang sini. Lepas tu kalah. Baru ni pilihan raya baru ni kita menang. Dan lonjakan dalam pilihan raya baru-baru ni sangat luar biasa lah Terengganu. Walaupun waktu itu Dr. Sam mari bentang, pengarah pilihan raya Terengganu bentang. Dia kata Terengganu kita letak target nak menang 32-0. Kami tak percaya tuan-tuan. Di peringkat pusat kata mana boleh. Ya. Tapi bila kita tinjau sokongan rakyat, mood rakyat pada masa kacau. Ya. Pijak semut tak mati, pijak ayam tak penyek, kacau. Ya. Sebab tu bagi kita, bila kita buat tinjauan sokongan rakyat, alhamdulillah. Ya. Sebab tu Terengganu boleh mencapai 40-0. 32-8 parlimen. Menang semua parlimen. Ya. Termasuklah Kuala Terengganu. Ya. Dah menang majoriti 41,000. UMNO tak puas hati buat petition. Dapat 47,000. Kalau buat sekali lagi dapat 52,000. Ni kemaman ni pula. Baru ni kita menang 27,000 majoriti. Dia buat petition pilihan raya. Memang kita boleh merayu. Tapi kita buat keputusan bila ada cacat dalam pilihan raya baru ni. Mahkamah buat keputusan. Bila ada kecacatan, kita kata kita bagi mandat semula pada rakyat. Ya. Kita tak nak carry, kita tak nak bawa elemen kecacatan yang mahkamah buat keputusan untuk kita merayu. Mungkin kita boleh menang dalam rayuan, tapi ada doubt, ada kecacatan. Sebab itu kita buat keputusan, bagi semula pada rakyat kemaman untuk mengundi.
Ya. Waktu kemaman ni untung 3 kali mengundi setahun. Ya. Dan tuan-tuan tahu bila pilihan kecil ni, dia banyak macam-macam berlaku. Bila raya kecil, ekonomi meningkat. Orang berniaga banyak, kedai-kedai penuh, restoran penuh. Ya. Homestay pun penuh. Ya. Ramai yang mari. Sebagian mari ni bukan mari buat kerja, mari jalan je. Ya. Mari raung, gitu je. Ya isteri rumah tu doa, ya Allah selamatlah suami aku berjihad fisabilillah, berjuang ya Allah selamatlah. Yang suami dia is okok ya mari. Ya. Dia bukan orang sini, ya, orang sebelah-sebelah sini. Ada pelancongan pilihan raya. Tadi disebut pelancongan medical, perubatan. Ada pelancongan dalam bidang nak tengok keindahan. Satu lagi pelancongan politik. Lagi banyak pilihan raya, lagi maju kawasan tu. Ya. Tapi janganlah duk lepas ni buat pilihan raya lagi. Ya. Ni tak balik rumah, lama dah tak balik ni. Ya. Sambung, kita buat pilihan raya sambung-sambung. Lepas pilihan raya umum, sambung pilihan negeri, 6 negeri. Kita turun juga. Lepas tu mari pilihan raya kecil. Ya. Satu pilihan kecil. Ya. Ini sekarang ni, Kemaman. Itu pun nasib baiklah kita tak masuk di Sarawak. Dion apa? Jepak. Jepak kita buat urusan, kita tak bertanding. Kalau bertanding, kena pergi jepak pula. Ya. Silap-silap balik kena spot terus. Ya. Kita sambung di Kemaman. Ya. Ni ada seorang dua lagi tengah tak sihat, doa supaya Allah sihat, bagi sihat semua. Ya. Maknanya, pilihan raya kita kena jalan. Kempen kita kena turun. Tapi yang adil. Pemantauan, terima kasih pihak SPR. Saya rasa Kemaman ni antara tak banyak rekod aduan tentang pelanggaran kempen. Ya. Hingga setakat ni tak adalah insiden-insiden yang luar biasa. Bergaduh ke, bakar bendera ke, bakar bilik gerakan. PAS mengalami semua proses ni. Ya. Sebab tu kita ada pos pondok. Ya, jaga dulu tuan-tuan. Pasal bendera ni kena jaga tuan-tuan. Ya. Kena jaga. Buat pondok, jaga. Jaga pintu gerbang. Buat pintu gerbang, jaga pintu gerbang sampai habis hari mengundi. Pasal apa? Sebab jahatnya UMNO dulu. Biasa jadi lalu dia sangkut pintu gerbang, dia tarik dengan kereta. Tumbang habis. Dulu. Banyak insiden, bukan satu dua. Ya. Zaman pemuda UMNO tahan lasak dulu. Almarhum Ustaz Muhammad Gol. Balik ceramah KPP Raya, sampai rumah buka pintu, tiba-tiba kena kapak bungkus. Dia tak dengan kapak bungkus, pecah kepala. Meninggal tempat kejadian. Ya. Banyak insiden. Almarhum Tun Guni Aziz mari ceramah di Pahang. Habis siap ceramah balik, pegang nak buka pintu kereta. Najis manusia disapu situ. Ya. Tengok-tengok Allah, najis orang. Basuh. Ya. Lepas basuh, naik kereta balik. Tak ada pembantu seorang. Bukan satu batu berjalan, satu pokok besar ditebang. Lentang tengah jalan tu kan. Punya jahat waktu itu. Bayangkan nak undur balik, cari balik tempat ceramah tadi, pergi ketuk tuan rumah, beri salam, pukul 1, pukul 12 malam, masa tu pukul 12, pukul 1 sekarang. Minta tolong. Pasal apa Tok Guru? Kayu orang tebang, lentang jalan. Carilah orang PAS, 4-5 orang dalam kampung tu, bawa kapak, bawa gergaji. Kerak daripada pukul 1 pagi sampai pukul 5 pagi baru siap. Saya pengalaman pribadi, duduk tengah ceramah, dibaling, telur busuk. Ya. Biasa masa tu. Disekat tengah jalan, diugut. Macam-macam. Nak boleh kita adakan stabil ini tuan sekalian, bila kita lihat persaingan politik, di mana politik Islam mengatasi politik sekular, membetulkan sistem kempen, sistem pilihan raya. Sebab kita ada tanggungjawab dosa pahala. Nak buat apa-apa pun fikir di akhirat. Bukan habis dunia. Ya, kita bolehlah balas dunia. Tapi akhirat besok kita kena jawab depan Allah di akhirat.
Bila nilai ni kita tanam kepada petugas parti kita, nak marah macam mana pun ingat kita jemaah Islam. Kita bercakap atas nama Islam. Turun kempen lah. Dan kita tahu, kita tak pernah dihidang permainan merah dalam perjuangan parti. Banyak tempat saya cerita pengalaman yang berlaku pada Al-Fadhil Ustaz Kasim. Ustaz Kasim bin Yahya. Yang dipertua PAS Kawasan Lipis almarhum. Ini contoh. Dah ramai orang macam dia, tuan-tuan. Ustaz Kasim ni orang suah dalam PAS ni, siapa tani pilihan raya, deposit bayar sendiri. Poster buat sendiri, beli plywood cat, ambil tin cat, ambil guni baja, cat guni baja. Almarhum Ustaz Kasim ni setiap kali pertandingan pilihan raya, jual sebidang tanah. Parti tak ada duit. 5 kali bertanding, 5 bidang tanah dia jual. Tahun 99, beliau diminta bertanding oleh almarhum Ustaz Fadil. Saya Putrajaya pergi jumpa dia, menyampaikan keputusan parti, Ustaz kena bertanding tahun 99. Dia beritahu saya, dia kata, sampai salam pada Ustaz Fadil, terima kasih atas kepercayaan. Cuma beritahu dia, saya hanya ada tapak rumah satu saja lagi, tanah dia. Tapi kalau parti putus, saya akan jual tapak rumah saya. Saya akan sewa balik rumah tu di atas tanah yang saya jual. Akhirnya almarhum Ustaz Fadil buat keputusan, Ustaz Kasim dikecualikan. Tahun ni dia tak bertanding. Habis harta, tuan-tuan. Sebab tu bagi kita yang biasa susah ini, bila ditawar, walaupun kita tahu peruntukan perlu. Ahli parlimen kita perlu peruntukan. Sebab peruntukan ni dalam sistem sepatut diberi. Bukan untuk ahli parlimen, bukan untuk kami. Tapi untuk rakyat kita, bila berlaku bencana, rakyat mari mengadu, nak gagal di mana, nak ambil di mana. Tapi biasa kita susah, tak apalah. Kita keluar allowance kita. Kita bagi, kita guna setakat mana yang kita mampu. Sebab tu, sekarang rakyat mula buka mata. Mula melihat siapa yang ikhlas dalam perjuangan, siapa nak ambil kesempatan di atas pertandingan politik. Sebab tu bagi kita, kita perlu basmikan nilai ni. Yang mengambil kesempatan bertanding untuk mengauk keuntungan peribadi. Bertanding kenakan sesuatu. Jawatan, kedudukan dan seumpamanya. Sebab tu bagi kita kekosongan mesti diisi. Kalau orang soleh tak isi, orang fasik akan isi. Bila orang fasik isi, jangan duka cita kalau dia buat benda tak betul. Sebab tu kita siang malam, turun pagi petang, tempat kita yakin boleh menampung. Kita buat kerja macam biasa. Pasal apa? Kerana kalau sekiranya orang soleh, orang baik tak isi, maka kosongan tu akan diisi oleh orang yang tidak soleh. Saya sebut secara general, tidak menamakan siapa-siapa dan tidak mention siapa-siapa. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innal arda yarisuha ibadiyas salihin. Bumi Allah wariskan kepada hamba Allah yang soleh, bukan pada orang fasik. Kalau orang jahat jadi pemimpin, macam mana dia nak bawa kebaikan? Sebab itu dalam sistem demokrasi kan dia terbuka. Semua orang layak je calon. Syarat jangan gila, jangan muflis, tak ada rekod jenayah, tak ada bankrupt, umur 18 tahun ke atas, layak bertanding. Tapi dalam PAS, kita tambah lagi, tidak fasik. Calon ni seorang yang tidak fasik. Parti dah buat keputusan, kita bincang dalam Perikatan Nasional. Pengurusi Perikatan Nasional buat keputusan, Kemaman, kursi PAS. Logo PAS. Kita ucap terima kasih kepada pengurusi Perikatan Nasional, Tasim Mahyudin. Kita bincang mesyuarat parti pula. Sekarang Kemaman, kursi PAS. Kita mesyuarat cari calon. Ini tanggungjawab parti pula. Pilih calon. Sebab kita nak beritahu rakyat, kita nak letak calon, biar calon betul. Jangan sampai kita letak calon yang tak betul, rakyat kita paksa pilih yang tak betul. Kita buat kajian. 2 kali kita buat kajian. Ada 5 nama untuk Kemaman. Angkat ke syura. Syura tengok. 5 ni layak ke tak layak. Siapa yang layak, siapa tak layak. Alhamdulillah. 5
5-5 yang dicadangkan itu layak semua. Layak mana apa dia? Boleh bertanding. Terpulang pada parti. Kita bukan tengok calon saja. Kita tengok dengan keluarga calon, isteri calon, anak-anak calon. Cara hidup calon. Semua kita tengok. Ya. Kalau calon okey, isteri tak tahu aurat, tak layak dia jadi calon. Sebab bagi kita, kalau suami tak boleh kawal keluarga, macam nak kawal negara. Makanya nak kawal kawasan dia. Ya. Isteri tak pakai tudung, tak tahu aurat, tak layak bertanding. Atau suami pakai tudung, tak layak juga. Sebab itu putus wayar. Kita tengok, saya duduk dalam syura lama. Setiap kali pilihan raya, ada saja calon yang kita reserve. Setengah-setengah tu kita tawakuf. Calon ni tawakuf dulu. Ada yang lebih baik, kita ambil lebih baik. Kalau tak ada, boleh bertanding, cukup syarat. Cuma, yelah, macam-macam faktor yang kita tengok. Boleh menang, tak boleh menang, itu bukan kerja syura. Itu kerja parti. Lalu parti menilai. 2 kali buat kajian pengundi di Kemaman. Nak siapa? Keputusan kajian pertama, pengundi Kemaman nak Dr. Samsuri sebagai calon. Ini kali pertama. Bentam pada Presiden. Presiden kata, buat sekali lagi kajian. Ya. Bukan tak puas hati. Tapi Dr. Samsuri sebagai menteri besar. Saya nak buat kajian kedua. Buat kajian kali kedua. Lebih ramai responden. Keluar keputusan. Lebih tinggi keputusan pengundi Kemaman nak Dr. Samsuri jadi calon mereka. Alhamdulillah. Akhir kita bentang kepada Presiden dan apa agenda kita untuk calon Kemaman. Sebab dia unik. Kemaman ni special sikit. Ya. Bila special, mesti calon special, mesti ada misi yang special. Ya. Special Kemaman tak sama dengan Terengganu. Terengganu pilihan kecil, tapi serentak dengan negeri. Serentak dengan negeri. Kemaman tak. Kemaman berasingan. Calon mesti terbaik. Satu nak lawan bekas penglima. Kalau dia pengenam, okey. Penglima. Ya, ada tokoh. Adalah. Ya, kita hargai, negara menghargai semua jasa tentera. Ya, tambah puas dalam PAS. Saya pun tak tahu ayah dia jadi tentera. Ya. Tapi dia tak cukup syarat untuk jadi tentera. Saya tahu. Lepas tu jadi jurutera. Dia tak jadi tentera. Dia kurang 3 inci saja. Maknanya tuan sekalian, kita tahu ramai di antara kita bekas tentera. Kita menghargai tentera. Tapi dalam konteks politik, kita harus bersaing. Sebab tu kita tengok. Ahli-ahli PAS dalam kempen, kita pergi straight. Tak salah bongkar cerita orang ni mandi, bogel, mandi. Mana Allah ilaha illallah. Ya. Tapi bagus juga. Kalau dia tak kata macam tu, kita tak dapat undi. Tanya UMNO macam mana UMNO, Mak Said. Aku pening. Dulu waktu kita muafakat nasional, satu-satunya menteri besar masa tu yang menentang penyatuan orang Melayu Islam, Mak Said. Terengganu menentang. Negeri lain semua setuju. Terengganu tak setuju. Sampai saya sebut pada timbalan Presiden, UMNO. Saya kata urus sikit Terengganu tu. Okay. Jangan lantang sangat sebab kita tengah menyatukan. Sebab pilihan 14, UMNO jatuh teruk. UMNO kalah teruk. 14 parti komponen, semua keluar tinggal Barisan Nasional. Barisan Nasional hanya tinggal UMNO, MCA, MIC saja tuan-tuan. Pilihan kecil di Balakong, MCA, malu nak guna logo Barisan Nasional. Guna logo dia sendiri, tanding. Pasal apa? Moral Barisan Nasional jatuh sungguh. Orang tak mahu sungguh. Tapi tengah jatuh menerak tu, PAS mari tolong angkat tangan. Sepatutnya nyek lagi. Ya. Tak? Sepatutnya kita lawan dia 5-60 tahun. Bila UMNO kalah, Barisan Nasional kalah, sepatutnya kita tekan dia. Tapi tuan-tuan, siapa yang datang bantu UMNO waktu UMNO buat jatuh teruk? PAS. PAS lah offer. Kita mari bincang dengan UMNO. Pilihan kecil, UMNO bertanding. PAS tolong kempen untuk UMNO.
Ya. Saya beritahu ke UMNO. Saya kata waktu kamu teruk, rakyat tolak. Teruk sangat. Siapa mari tolong? PAS. Ya. Sebab tu kita nak kena kawan. Jangan tengok waktu senang. Tengok waktu susah. Bila kita susah, siapa yang mari tolong kita? Pelaya kecil di Cameron Highland. Kita ada calon PAS. Cikgu letak jawatan. Letak jawatan, tuan-tuan. Hilang pencen. Tapi, parti buat keputusan, kita kena beri laluan pada UMNO. Kalau UMNO bertanding, PAS bertanding, DAP akan menang. Orang Melayu pecah dua. Ya. Kita beritahu cikgu. Cikgu bulan ni. Antara tak bertanding. Ini urusan parti. Tak apa. Samina wa ta'na. Kita sokong calon UMNO. Ya. Turun kempen. Payah tuan-tuan. Orang PAS ni yang dah pure PAS nak sokong, nak pakah dacing. Ada satu rumah saya pergi dekat setengah jam. Syarah ke makcik ni seorang. Ya. Makcik ni antara mangsa kekejaman penindasan UMNO yang sangat teruk. Dia habis peruntukan, dia tak dapat bantuan Risda, tak dapat bantuan tu, habis tak dapat. Anak dia pun dapat macam-macam tekanan. Akhirnya dia jadi marah, dendam pada UMNO. Ini pengalaman peribadi dia. Saya ditugaskan untuk pujuk makcik tu dan anak-anak dia undi BN. Kata sudahlah aku ni. Ya. Saya pergi. Pujuk. Masuk rumah dia, soalan pertama, kenapa PAS tak bertanding? Saya kata, makcik, kalau PAS bertanding, UMNO bertanding, DAP yang menang, undi kita pecah. Tak kira, kita kena bertanding. Ya. Payah, duk hura, cerita, sampai setengah jam, barulah dia boleh terima, boleh faham. Saya kata, makcik, okey. Keluar mengundi, keluar. Dekat nak bangun, tu dia tanya balik. Ustaz, jadi makcik ni kena pakai dacing lah ya? Saya kata, iyalah. Oh, tak. Tak boleh. Nak pakai dacing tak, Ustaz tak. Oh, tidak lagi. Kat setengah jam syarah tu. Bukan mudah. Ya. Sebab tu kita perkukuhkan. Umat ini perlu bersatu. Kita dah hilang kuasa ekonomi. Takkan nak hilang kuasa politik pula. Kenapa PAS pergi tolak UMNO? Sebab orang Melayu kena berduduk bersama. Ya. Umat ini perlu bersatu. Tetapi, penyatuan kita atas prinsip. Tak boleh kompromi dalam perkara kemungkaran. Tak boleh kompromi dalam perkara yang durhaka pada Allah. Ya. Ini prinsip kita. Ya. Jadi kita cuba. Ya. Alhamdulillah, pada masa itu, elok je duduk satu bersama-sama. Kita bentuk kerajaan persekutuan bersama bila PH tumbang. Dalam kabinet, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bersatu. Tapi ada menteri kanan daripada UMNO. PAS 18 tak ada menteri kanan, tak apa. Ya. Kita susun. Elok je PAS UMNO bersatu, duduk bersama. Bentuk kerajaan persekutuan. Berjalan elok. Jadi UMNO dah mula rasa kuat. Dia ingat dapat sokongan balik sebab dia menang pilih kecil satu menang. Dia ingatkan rakyat dah mula sokong dia. Dan dia mula melaksanakan tindakan yang tak betul. Dia tukar Menteri Besar Johor. Daripada bersatu, ditukar pada UMNO. Bergerak ke Melaka. Ketua Menteri Melaka daripada bersatu. Ya. Dia tarik sokongan. Akhirnya, lantik daripada UMNO. Tukar Ketua Menteri Melaka. Pergi ke Perak. Buat undi tak percaya pada Peja sebagai Menteri Besar. Jatuh, ganti pada UMNO. Pergi ke pusat, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tarik sokongan 15 orang. Ya. 15 orang tarik sokongan. Tan Sri Muhyiddin jatuh. Tapi Tan Sri Muhyiddin jiwa dia besar. Kita bincang. Kabinet tak ada tumbang. Tukar Perdana Menteri seorang cukup. Ya. Tengah COVID. Dia setuju. Lantik Ismail Sabri daripada UMNO jadi Perdana Menteri. Padahal dia tahu yang jatuhkan dia UMNO. Ya. Ini, pengalaman ini bukan pengalaman yang murah. Yang sangat mahal. Pengorbanan. Mari pilihan raya. UMNO rasa dia kuat. Tok Mak beritahu saya, dia yakin dia akan dapat menang besar. Ya. Survey dibuat, menang besar. Kita kata, okey, kami tetap dengan rakan kita bersatu. Sebab PAS dalam muafakat politik, kita tak pernah khianat pada rakan kita.
Ya. Ini pengalaman PAS. Bila kita pakat, kita tak pernah khianat pada rakan politik kita. Hadapi pilihan raya. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kekuatan, kita mencapai kemenangan besar, paling besar dalam sejarah. Di parlimen, kita ada 43 daripada PAS. 47 daripada yang guna logo PAS. Ya. Kita ada 74 ahli parlimen kita. Ya. Antara yang besar. Ya. Single parti yang paling besar, PAS, mengatasi DAP macam disebut tadi. Mengatasi UMNO, mengatasi PKR. Ya. Semua parti lain bila berkawan dengan DAP, dia akan drop. Berkawan saya dengan DAP, dia akan jatuh. Sekarang UMNO berkawan dengan DAP, dia akan jatuh. Ya. PKR jatuh. PAN lagi teruk. Ya. Maknanya, sekarang kita bergerak bagaimana bentuk satu muafakat politik yang kukuh bersama dengan rakan kita bersatu dan gerakan. Gerakan menang satu kursi saja. Ya, dan saya nak bentangkan pada top sekalian data yang ada menunjukkan kepada kita betapa dalam pilihan baru-baru ini satu keputusan yang rakyat telah buat keputusan yang agak luar biasa pada 3, 4, 5, 6 orang menteri besar dan ketua menteri. Ini pencapaian. Dalam pilihan dulu berbanding pilihan sebelumnya. Kelantan, Datuk Mat Yaakob. Pilihan ke-14, dia dapat majoriti 8,352 undi. Ya, 8,352. Pilihan umum ke-15, 12,811 majoriti. Tengok peningkatan. Daripada 8,000 ke 12,000. Ahmad Samsuri, Terengganu, dulu dapat 6,000 majoriti. Baru ni pilihan umum ke-15 pilihan negeri, 17,000 majoriti. Daripada 6,000 menaik ke 17,000. Ya. Sanusi Makno, ya, dia bertanding Januari. Ya, pilihan ke-14 dapat 2,455 undi. 2,400. Baru ni 16,050 undi. Ya. Sebaliknya, tengok menteri besar daripada PH. Selangor. Ya. Kita ambil Pulau Pinang. Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang. Pilihan ke-14, 7,808 undi. Baru ni, 7,116. Sama 7,000. Ya. Selangor, dulu 11,304. Baru ni 5,100. Daripada 11,000, merosot jatuh tinggal 5,000. Ya. Negeri Sembilan, daripada 3,400, baru ni 2,662. Maknanya apa dia? Rakyat telah buat keputusan masa depan politik pada Perikatan Nasional. Dan insya-Allah masa depan pilihan kecil Kemaman, kita harap kita dapat kemenangan besar di Kemaman ni insya-Allah. Ya. Walau bagaimanapun tak boleh pandang mudah. Ya. Setiap pilihan raya kita dah arahkan petugas buat kerja biasa. Kempen rumah-rumah biasa, pergi ziarah lah seramai mungkin. Sebab selagi tak keluar keputusan, selagi tu tanggungjawab kita tak selesai. Umum keputusan, dengar elok-elok. Sebab pernah dalam sejarah politik Malaysia, pegawai pilihan raya sila umum. Sila umum. Dia baca ni, keputusan depan dia ni. UMNO dapat, katalah contoh, 16,000. PAS dapat 14,000. Maka dengan ini saya umumkan, calon PAS memenangi pilihan Dun Square. Ni pegawai pemilih, sila umum. Boleh tarik balik? Tak boleh. Tak boleh lah. Kena tunggu perbetulan semula sampai 3 bulan. Dibetulkan balik, barulah diisytihar semula. Ya. Demikian juga ke tahun ni. Selagi penjumlahan tak selesai, borang 14 tak dapat, jangan balik. Pergi ke tempat mengundi. Buat keputusan. Kalau jumlah tu dekat, perlu buat rayu, kira semula, rayu kira semula. Jangan jadi macam pilihan raya yang ke-11 di Terengganu. Kita menang pilihan raya ke-10, pilihan ke-11 bila kita kalah satu-satu, masing-masing sedih, kecewa, balik, tinggal peti undi. Ya. Jangan jadi macam sahabat-sahabat Nabi di pengajaran dalam perang Badar. Perang Uhud. Bila dengar berita Nabi syahid, Nabi gugur, Nabi wafat, sebahagian menangis, lari atas bukit, ada lari balik ke Madinah. Sampai Nabi berdiri semula, aku masih hidup.
barulah sahabat kumpul semula. Ini zaman media sosial yang payah nak kawal. Jangan tertipu dengan macam-macam berita kita terima. Ya, jangan cepat send, jangan cepat sebar. Ya, saya duk terima ni. Ya, Hamas berjaya tembak tu tembak ni. Tengok bawah, game. Rupanya game je, mainan game. Bukan betul. Ya, tengok dulu, selidik dulu. Kadang-kadang maklumat tu maklumat yang sengaja untuk provokasi dan sebagainya. Apapun kepada kita istiqamah di atas perjuangan. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemenangan besar kepada kita dalam pilihan raya, mengangkat Dr. Samsuri sebagai calon kita dan kita nobatkan sebagai kemenangan pada 2 hari bulan nanti. Boleh tak? Insya-Allah. Ya, mudah-mudahan 2 hari bulan nanti, macam disebut oleh sahabat-sahabat saya lah, keluar pagi-pagi sebab musim hujan. Ya, walaupun zaman saya jadi menteri, kita dah luluskan satu projek tapi tak sempat kerana untuk kerjaan. Satu projek besar di Kemaman ni, projek mengatasi banjir di Muara Kemaman. Ya, ketidak projek tu dah mula boleh jalan, tapi kerana peralihan kerajaan sebagainya, apapun, ya, sebenarnya kita perlukan bersama-sama pastikan kita keluar mengundi awal, anak-anak kena balik. Almarhum tu dia kata, walau merangkak sekalipun kena balik. Jangan sekali anggap bahawa tak apalah tak balik menandah. Jangan sekali-kali. Tugas tanggungjawab setiap peribadi. Satu undi kita sama dengan orang lain. Yang uzur boleh merangkak, Eric pergi dengan wheelchair, pergi mengundi, tiba-tiba yang sihat tak balik mengundi. Ya. Saya nak tutup dengan satu peristiwa. Seorang cikgu telefon pada saya daripada Sabah. Pilihan pada tahun, ingat dalam pilihan Kelantan, masa tu Kelantan ada satu kursi menang majoriti masa tu, 2004. Lepas 2004 mari pilihan umum. Ya. Mana kita menang 2 undi tu. Ada satu don di Kelantan, kita menang 2 undi. 2 undi saja. Cikgu daripada Sabah, dia pengundi kawasan tu. Kemahang ke bukan apa? Tak ingat nama don tu. Dia ni duduk Sabah. Ya, ni cerita saya sendiri ni, direct telefon. Dia kata tak tahu Ustaz nak balik tak balik, nak balik tak balik. Nak balik tambah mahal, suami isteri. Beribu. Tak balik rasa bersalah. Ya. Akhirnya tawakal tak Allah, pergi bank, keluar duit, beli tiket, balik. Balik, turun flight, Kota Baru, balik kampung, ngundi. Lepas siang ngundi, jumpa keluarga, petang tu tolak balik ke Sabah semula. Ya. Malam tu dia dengar, buka TV, dengar keputusan. Don dia menang 2 undi. Dia dengan isteri dia menangis, tuan-tuan. Sujud syukur, menangis malam tu dia kata. Menang dengan 2 undi. Masya Allah. Betul-betul dia dengan isteri dia. Sebab tu saya minta, jangan pandang mudah walaupun 1 undi. Beritahu anak, balik. Tolong balik. Ya. Pastikan kita mengundi pada 2 hari bulan nanti. Lepas mengundi bukan jauh mana pun. Saya buat tengok data yang ada di Kemaman ni. Sebahagian yang duduk kerja luar tu kerja kat Kuantan, kat Gebeng. Ada yang kerja sikit-sikit di Kuala Lumpur. Tapi dalam senarai tu saya tengok tak ada yang kerja di Afrika, tak ada. Di New Zealand pun tak ada. Di paling jauh pun Kuala Lumpur. Adalah sikit yang kerja dekat Kuala Terengganu. Jadi saya yakin insya-Allah, beritahu dia, sampaikan salam saya pada anak, beritahu Ustaz Tuan minta balik juga macam mana pun. Insya-Allah kita tunai tanggungjawab. Lepas tanggungjawab, kita usaha, kita doa, kita tawakal kepada Allah Ta'ala, kepada Allah kita serah. Mudah-mudahan kita mencapai kejayaan besar pada 2 bulan nanti insya-Allah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada si Tuan Ibrahim Tolman. Aku